menghidupkan orang mati itu, walaupun beribu tahun menghidupkan orang mati itu harus bagi Allah. Harus bagi Allah, bukan mustahil. Jadi serahlah kepada Allah. Serah kepada Allah bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan kedua ibu bapa Nabi kita Muhammad SAW untuk mengucap syahadah. Itu serah kepada Allah. Tak payah duk kita nak berdebat pasal benda tu. Tetapi kita ni golongan muqallid ni ikutlah apa kata ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Haram mengatakan ibu bapa Nabi kita kan kafir. Jangan biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan daripada kedua ibu bapa yang kafir. Tak ada. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bukan bapa dia kafir, bapa saudaranya, bukan bapa dia. Ramai duk kata bapa Nabi Allah Ibrahim kafir. Nauzubillah. Abad tu kita kena ngaji akidah ahli sunnah. Ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah, baru kita tahu apa pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan tak mengaji nanti main ikut-ikut, main tiru-tiru. Kalau kena yang kita ikut tu sesat, habislah kita. Lepas tu kena ngaji. Ngaji akidah ni fardu ain, wajib, bukan fardu kifayah. Maka tiada Tuhan, maka Tuhan yang qadim itu amat kuasa. Maka Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim sedia kala itu amat kuasa, yakni atas tiap-tiap sesuatu perkara yang mungkin. Dengan demikian itu, dan jika adalah hadis dengan dia itu dhaif sekalipun hadis tu yang menceritakan bahawasanya kedua ibu bapa Nabi SAW itu dihidupkan kembali, itu hadis dhaif. Meskipun dhaif, hadis dhaif ni perkataan Rasul. Yang bukan perkataan Rasulnya hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' lain. Ini bukan hadis maudhu', hadis dhaif, perkataan Rasul. Cuma dikira lemah tu dengan sebab perawinya kadang-kadang. Tapi itu perkataan Rasul. Sebab tu di sisi kita dalam bab ibadat, dalam bab beramal, boleh kita nak beramal dengan hadis-hadis dhaif, boleh. Cuma tak boleh fatwa. Nak mengeluarkan fatwa dengan hadis dhaif tak boleh. Tapi nak beramal boleh. Jadi kita ni mengatakan bahawasanya kedua ibu bapa Nabi SAW itu Islam, Muslim, kerana ada hadis. Sekalipun dhaif. Daripada duk kata kedua ibu bapa kafir, kedua ibu bapa Nabi kafir, lagi berat tu. Jangan duduk tempat bahaya macam tu. Bermula hadis ini iaitu barang yang diriwayatkan daripada Marwah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Tuhannya bahawa dihidupkan ia kedua ibu bapa, baginya akan kedua ibu bapanya. Jadi dalam hadis tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan kedua ibu bapanya. Maka menghidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kedua ibu bapa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beriman kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi, kemudian mematikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala akan keduanya. Mana Allah hidupkan seketika untuk bersyahadah ya. Allah hidupkan untuk syahadah. Lepas syahadah Allah matikan semula. Pelik luar daripada kekuasaan Allah ke benda tu? Tidak mustahil, benda harus bagi Allah. Nenek moyang kita nak kubur tu Allah nak hidupkan sekarang boleh. Tak payah tunggu kiamat.
Yang tunggu kiamat tu tunggu tiup sangkakala yang kedua tu, itu hukum aradi, janji Allah gitu dah. Tapi kalau Allah nak hidupkan sekarang boleh, bukan mustahil benda tu. Abang tu kena kenal benda mustahil, benda wajib, benda harus. Jangan benda harus kita kata mustahil pula. Benda yang mustahil kita kata harus. Menghidupkan, mematikan, menjadikan sesuatu mungkin itu harus bagi Allah, bukan mustahil bagi Allah. Yang kata tak masuk akal pula. Jangan kata tak masuk akal. Kalau dia kata tak masuk akal, makna dia tak mempercayai kekuasaan Allah Ta'ala. Mana akalnya tak boleh terima kekuasaan Allah Ta'ala, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dia tak boleh percaya. Telah berkata Suhail, bermula Allah Subhanahu wa taala kuasa atas tiap-tiap sesuatu, harus baginya Allah, bahawa menentu ia Allah akan nabinya Allah dengan barang yang dikendakinya Allah daripada kurnianya, daripada anugerah pemberiannya Allah, dan memberi nikmat ia Allah atasnya nabi dengan barang yang berkehendak ia Allah daripada kemurahannya. Jadi kalau Allah Ta'ala nak memberikan sesuatu pengkhususan bagi Nabi kita Muhammad SAW, tak ada masalah pun, harus bagi Allah. Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, yakni perkara apa? Sesuatu, maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu perkara mungkin. Perkara wajib dan mustahil tidak masuk di dalam urusan kekuasaan Allah. Ingat tu, benda yang wajib kekal ada, tak berubah. Yang mustahil kekal tiada, tak boleh berubah. Yang masuk bawah kekuasaan Allah ni apa? Ta'alluq kudrat Allah. Kudrat Allah bertakluk apa? Apa peranan kudrat Allah? Peranan kudrat Allah ni mengadakan, meniadakan, mengubah sesuatu, itu peranan kudrat. Jadi peranan, apabila peranan kudrat Allah mengubah sesuatu, yakni sudah tentulah dihalakan ta'alluq kudrat tadi kepada sesuatu yang boleh berubah-ubah, iaitu perkara mungkin. Perkara wajib tidak berubah. Sebab tu kudrat tak bertakluk kepada perkara wajib. Kalau perkara wajib boleh berubah, maka bukan wajib lah. Kalau benda wajib boleh berubah, bukan wajib namanya. Ada Allah wajib. Kalau ada Allah tu wajib boleh berubah jadi tiada Allah, makna ada Allah bukan wajib. Ada Allah harus saja. Na'udzubillah. Kerana harus bagi Allah. Allah nak hidupkan sesiapa ikut kehendak dia, boleh. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Dia nak matikan, hidupkan balik, lepas tu matikan balik, nak hidupkan balik, boleh. Bukankah kita ni sentiasa duduk di bawah ta'alluq qabdah Allah? Kan kita dah belajar maknanya ta'alluq qudrat ni, antaranya dipanggil ta'alluq apa? Ta'alluq qabdah. Makna mungkin ni sentiasa duduk di bawah rintahan Allah, ikut Allah nak perlakukan macam mana boleh. Yang dalam syurga besok, kita masing-masing dah duduk dalam syurga, Allah nak matikan boleh. Mana hukum akalnya boleh terima. Yang syurga tu mati, yang neraka pun mati, akal boleh terima. Cuma tilik kepada janji Allah, mustahil, takkan berlaku. Allah janji nak kekalkan hidup selama-lamanya. Dan sesungguhnya telah mengarang oleh Jalaluddin As-Suyuti akan beberapa karangan pada menyatakan yang berta'alluq dengan kelepasan kedua ibu bapa Nabi SAW tadi, maka telah membalas akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebajikan. Faidatun, tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh, tanda-tanda cukup umur kita macam mana, nak kena tahu juga tanda-tanda baligh ni. Takut-takut tak perasan dah baligh. Takut-takut tak perasan dah baligh. Berasa belum baligh lagi, rupa-rupa dah baligh dah berlaku dah tanda-tanda baligh pada dia, dia tak perasan, maka dia kata dia belum baligh. Bila dia belum baligh, dia tak semayang contohnya. Sebab tu baligh ada tanda-tanda dia. Maka kita kena tahulah. Ini suatu faedah, ini suatu kegunaan
bermula baligh kanak-kanak itu dengan dua perkara, sama ada kanak-kanak laki-laki ataupun kanak-kanak perempuan. Yang pertama dengan keluar mani, keluar air mani daripada orang lelaki lah. Keluar mani tadi dengan bermimpi. Maknanya ni contoh keluar mani dengan tidak disengajakan. Bermimpi, mimpi berjima contohnya, mimpi bersetubuh contohnya, mimpi sesuatu yang menggairahkan contohnya, maka keluar maninya tanpa usaha dan tanpa ikhtiar dia, maka itu tanda baligh apabila umurnya cukup 9 tahun hijrah. Kalau 8 tahun tak jadi. 8 tahun tak jadi. Dia paling awal kata ulama 9 tahun hijrah mimpi keluar mani. Atau lainnya, lain daripada bermimpi, contohnya orang panggil apa? Onani contohnya. Dia beronani, beristimna, maka keluar mani dia, maka cukup umur dah budak dah. Dalam lingkungan umur dia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun keluar mani, sampailah 15 tahun tu. Kalau tak keluar mani, dikira baligh bila cukup 15 tahun walaupun tak keluar air mani. Air mani itulah benih kita jadi laki-laki, benih manusia, digabungkan dengan kebijaksanaan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Allah gabungkan, Allah campurkan air mani laki-laki dengan air mani perempuan, maka jadilah janin, jadilah manusia. Kalau air mani laki-laki je pada adatnya tak jadi. Kalau mani perempuan je pada adatnya tak jadi. Adat pada akal Allah tak berhajat kepada mani itu nak jadikan manusia. Itu hukum adat. Jadi kemudian daripada tamam, yakni sempurna umurnya budak tadi 9 tahun, yakni hijrah. Bukan kira Masihi, kira hijrah. Nak tahu anak kita umur cukup tak cukup, kira tahun kalender hijrah, jangan Masihi. Masihi dia banyak lari, ikut hijrah, kalender hijrah. Anak kita lahir dulu berapa bulan Islam? Yang guna Februari tu, Januari tu lagi jauh. Sebab ada bulan 30, ada bulan 31, ada bulan 28. Lagi jauh. Dia kena hijrah. Dan keduanya dengan tamam umurnya 15 tahun. Ni cara kedua baligh. Tak keluar mani sampai umur 15 tahun hijrah, tak keluar air mani, maka automatik dia jadi baligh lah. Umur cukup 15 tahun walaupun tak keluar air mani, baik laki ataupun tak keluar haid orang perempuan, tak keluar darah haid bagi budak perempuan, bila cukup umur 15 tahun hijrah dikira baligh dah tu, cukup umur dah. Maka dua alamat ini pada kanak-kanak lelaki dan perempuan, yakni bersekutu pada lelaki dan perempuan, dan dilebihkan pada perempuan dengan haid. Ada juga kadang-kadang jarang-jarang berlaku perempuan keluar mani juga, mimpi juga, tapi ghalibnya haid lah. Kemudian daripada sempurna 9 tahun hijrah, tahun takrib, tiada maknanya hampir 9 tahun, bukan ngam-ngam, bukan ngam-ngam dah 9 tahun, dekat 9 tahun, dikira baligh dah. Contohnya 15 hari lagi nak cukup 19 tahun, dikira baligh dah. Kalau 16 hari lagi dikira bukan. Kalau 16 hari lagi nak cukup 9 tahun bukan. Tapi kalau 15 dikira baligh dah. Tiada mengapa kurang 15 hari, apa tu? 15 hari dah. 15 hari lagi. 15 hari lagi baru cukup budak ni 9 tahun. Tiba-tiba pagi tadi dia ngadu dengan mak ni keluar darah.
mak dia pun kira 15 hari lagi baru cukup 9 tahun, kira balik dah. Kalau mak dia kira 20 hari lagi, 20 hari lagi baru cukup 9 tahun, maka belum balik lagi. Kalau 15 bawa ke bawah, 15 hari lagi, 14 hari lagi, 13 hari lagi, 12 hari lagi, tu kira balik. Kalau 16 hari lagi baru cukup, belum lagi. Itu dimaksudkan 9 tahun takrib tadi, dekat dengan 9 tahun. Jangan lebih daripadanya. Jangan lebih daripada 15 hari, yakni 16 hari bawa ke atas. 16 hari lagi, 17 hari lagi, 18 hari lagi, 20 hari lagi baru cukup 9 tahun. Maka tidak dikira, bukan balik lagi. Syahdan wajib atas wali. Wali ibu bapa, bapalah wali ni. Ataupun datuk dia. Wajib wajib atas wali. Bila sebut wajib atas wali, wajib syarak. Mana perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang putus, yang mu'tamad. Dulu dia dah bagi kaedah dah, kalau wajib atas namanya wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Maka siapa-siapa yang jadi wali bagi kanak-kanak, wajib apa? Mengajar akan anaknya. Jadi bapak-bapak lah sini, ataupun datuk-datuk. Kalau budak tu bapak tak ada, datuk wajib bapak dia atau datuk dia, budak-budak tadi yang dah balik tadi, baik laki baik perempuan tadi, wajib mengajar akan anaknya. Makna kalau tak mengajar, berdosa. Sebab tu kita ni orang lelaki kena keluar mengaji. Hukum asalnya orang perempuan tak wajib keluar. Orang perempuan tak wajib keluar mengaji. Yang wajib keluar mengajinya lelaki. Pergi cari ilmu kat surau, kat masjid mana, belajar fardu ain, balik ajar kepada anak isteri. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Tapi kalau seandainya suami dia mengaji tapi dia tak mampu nak mengajar, dia hanya faham untuk diri sendiri, maka wajib dia ikhtiar cara lain, sama ada panggil guru untuk bini dia, anak-anak dia, ataupun mengajak anak bininya mengaji. Kalau bapak dia dah suruh mengaji, anak dia tak nak, jatuh derhaka lah anak tadi. Anak derhaka namanya. Bapak suruh mengaji, dia lari tempat lain, dia tak nak mengaji. Derhaka lah tu. Suami kata, awak saya tak pandai nak mengajar awak ni, tapi awak kan saya dah bagi kenderaan dah belikan kereta, 3 biji saya belikan awak kereta. Punyalah sayang suami. 3 biji kereta saya dah belikan tu awak pergilah mengaji kat surau sekian-sekian. Ada pengajian fardu ain, saya tak pandai nak ajar awak. Wajib isterinya taat, wajib pergi mengaji. Ataupun suami dia panggilkan guru, bawa datang rumah dia, panggilkan ustazah, contohnya ajar bini dia tentang fardu ain. Yang tak bolehnya, mengajar pun tidak, menyuruh pun tidak, mengajak pun tidak, dibiarkan begitu. Lepas tu mujuk, bini dia tergerak nak belajar, dia larang pula. Dia larang bini dia mengaji, jangan pergi mengaji, kata dia. Na'udzubillah. Tu suami yang dayus, suami yang zalim. Kalau ada suami macam tu halang isteri menunaikan kewajipan terhadap Allah, dah maknanya keharusan minta dipisahkan boleh. Sebab suami walaupun dia ada kuasa veto, dia tak boleh larang isterinya menunaikan kewajipan kepada Allah. Tak boleh. Suami kata, kau jangan tutup aurat, tak boleh, tak. Sebab suruhan dia tu maksiat. Suami tak boleh larang bini, saya nak awak keluar rumah mesti pakai seksi. Isteri tak wajib taat kepada suami yang macam tu. Makna tak wajib taat yang disuruh tu lah. Yang disuruh baik wajib taat. Yang disuruh tak baik tu yang tak wajib taatnya. Kalau dia kata pergi buat air kat dapur, tu wajib taat tu. Tapi kalau dia kata keluar rumah jangan pakai macam ni, pakai ketat-ketat sikit, tu tak boleh taat.
kena langgar tu, tak boleh taat. Sebab tu namanya suami yang derhaka kepada Allah, suami yang buat zalim kepada isteri. Suami, isteri nak semayang dia tak bagi, isteri nak tutup aurat dia tak bagi, isteri nak ngaji fardu ain tak bagi. Kalau fardu kifayah tak apa. Kalau dia larang bini dia daripada buat amalan sunat tak apa. Dia tak boleh larang bini dia buat amalan yang wajib. Kalau sunat tak apa. Waktu suami ada, suami kata, sewaktu saya ada ni awak tak payahlah nak baca-baca Quran ke, nak sembahyang sunat ke, tak payah. Saya ada kat rumah ni. Saya nak awak muliakan saya. Itu khidmat yang lagi besar pahala. Kecuali suami bagi izin, tak apalah. Awak nak sembahyang lah, nak baca Quran, bacalah. Saya pun tak berapa nak larat letih ni contohnya. Awak nak tahajud sampai 80 rakaat pun silalah. Tu boleh. Tapi kalau suaminya kata tak boleh, tak boleh dia nak buat sembahyang sunat tu. Dia kena raikan suaminya. Itu lagi besar pahala daripada dia baca Quran. Bila suami tak ada, buatlah ibadat sebanyak-banyaknya. Bila suami keluar cari rezeki, cari nafkah, dia tinggal seorang-seorang kat rumah, sembahyanglah banyak-banyak, baca Quranlah banyak-banyak. Waktu suami ada, khidmat dengan suami lagi besar pahala. Ni waktu suami ada lah dia nak jadi wali. Waktu suami ada dia nak sembahyang, baca Quran. Suami tak ada dia tak buat gitu. Suami ada dia buat macam tu. Adalah separuh macam tu. Tak mengelak. Tak boleh. 40 rakaat tahajud. Suami kerah atas katil nunggu. Dia kata bila nak sudah bini aku tahajud. Dia dah makan tongkat Ali petang tadi 3 paket lah. Tongkat Ali 3 paket. Telur itik 2 biji setengah masak. Madu 3 sudu. Bawang putih 5 bulan. Bini lepas semayang salam bangun semayang lagi. Bagi salam ingat dah sudah semayang lagi. Kerah bagi lelaki sampai pagi besok. Tak boleh gitu, ngelak-ngelak Allah tahu. Takzimkan, muliakan, layan suami itu lagi besar pahala daripada dia semayang sunat. Kecuali suami dia benarkan, itu tak boleh. Wajib atau wali. Jadi kita ni laki-laki yang bujang, laki-laki yang bujang mengaji sebelum kahwin mengaji. Persiapan besok dah kahwin, tahu dah. Terus boleh terus ajar anak bini, ajar bini dah daripada muda dia dah belajar dah. Dia dah tahu dah daripada muda. Sebelum kahwin dia dah ada ilmu dah. Bila kahwin besok terus boleh mengajar bini dia. Ataupun waktu kahwin dulu tak mengaji, pakat mengaji, ajak bini pergi mengaji. Bukan wajib cari tu laki pak lebay. Cari laki yang nak belajar agama. Tak apalah sesama bekerja pun, tapi dua-dua mengaji. Tak apalah. Yang tak bolehnya dua-dua tak nak mengaji. Tu tak boleh. Dah kahwin, saya dulu seorang-seorang tak ada semangat nak mengaji. Ni dah ada pasangan ni, jomlah kita mengaji. Dulu kita tak pernah mengaji. Tu barulah kena tujuan bernikah. Ta'awanu al birri wat taqwa. Nak tolong menolong takut kepada Allah. Semangat sikit. Dulu tak ada kawan, sekarang dah ada kawan, pergi ngaji sama, semayang jemaah sama. Baru betul. Saya pergi pasar malam, pergi laut, mengaji. Barulah amalan kita nanti diterima oleh Allah. Yang laki belajar tanggungjawab laki, yang bini mengaji tanggungjawab bini. Baru dua-dua faham. Kalau tak nanti saling menyalahkan. Aku yang betul, kau yang salah. Kau yang betul, aku yang salah. Ngaji baru tahu siapa salah, siapa betul. Ngaji baru tahu, aku sebagai isteri Allah suruh buat gini. Aku laki Allah suruh buat gini. Kalau aku buat gitu salah aku. Kalau tak ada ilmu, masing-masing nak menang ni. Masing-masing nak menang nafsu. Jadi wajib ada wali kanak-kanak mengajar. Jadi siapa yang wali yang sekarang ni dia sebagai bapa ataupun sebagai datuk tak ajar anak cucu dia, berdosa. Kalau anak 10 orang dia tak ajar, lagi besar dosa. Itu pula bala orang ada anak.
Bala orang ada anak pula. Ada anak bagus nikmat, tapi kalau tak ajar agama jadi bala. Anak-anak kita buat dosa, buat maksiat, asbab kita tak mendidik dia, maka dosa kita kena pikul. Lain kita ajar dia, didik dia, marah dia, tegur dia, tapi dia tak nak dengar, dia tak nak ikut, tu dia tanggung sendiri. Tapi kalau anak bini kita buat benda haram sebab kita tak tegur, tak nasihat, tak ajar, tak didik, tak marah, setiap kali dia buat dosa, masuk dalam buku akaun kita. Kalau ada 10 orang anak macam tu, 10 orang anak, 10 tak semayang, apa nak jadi? Sebab tu ada hikmah. Orang-orang yang Allah Ta'ala beri, orang-orang yang Allah Ta'ala tak rezekikan dia zuriat, antara hikmahnya dia dah diselamatkan daripada fitnah anak-anak. Diselamatkan situ pula. Kita berseronok, anak ramai 24 orang anak, 24 orang tak semayang. Buah kita nak jawab besok. Jadi anak tu kalau betul jadi nikmat, kalau salah cara didik jadi bala. Jadi anak yang sayangkan mak ayah, dia mengajilah, walaupun mak ayah tak mengajar dia, dia sendiri kena pergi belajar sebagai tanda sayangnya pada ibu bapa, sebagai tanda dia nak menolong, meringankan bebanan ibu bapanya nanti di hari kiamat. Jadi adik-beradik kita yang tak nak mengaji, besok dia jawablah depan Tuhan. Kita mengaji, niat kita supaya besok hari kiamat Allah Ta'ala tidak memberatkan, maknanya tak menyusahkan mak ayah aku. Jadi aku nak selamatkan diri aku supaya mak ayah aku besok tidak ditanya kenapa tak mengajar aku agama. Jadi ini tuan-tuan ni, kita ni bila kita mengaji ni sebenarnya kita menolong, membantu ibu bapa kita. Jadi jangan salahkan ibu bapa kita. Kita Allah Ta'ala bagi akal, apa sepatutnya kita buat. Jangan menyalahkan mak ayah. Mak ayah yang tak ajar dah tu. Mak ayah kita tak mengajar dah tu, terus tak payah mengaji. Kan Allah bagi kita akal. Antara cara berbakti kepada ibu bapa yang dah meninggal, mengaji dan berusaha beramal soleh. Kalau waktu mak ayah hidup dulu, bagi bantuan, bagi duit, bagi rumah, belanja makan, bagi kasih sayang contohnya. Bila mak ayah dah tak ada, tak boleh dah nak belanja makan apa benda semua. Macam mana pula cara nak menyenangkan dia? Beramal soleh. Ni macam kita ni, kita mengaji ni, kita duduk dalam majlis ilmu ni, kalau betul niat kita ikhlas, sampai pahalanya kepada kedua ibu bapa walaupun tidak diniatkan. Walaupun tak diniatkan, selagi ada pertalian darah dengan kita, automatik sampai ganjaran pahala. Ibaratnya mereka lah yang duduk iktikaf dalam masjid ni. Ibaratnya mereka lah yang sedang duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita dapat 10, dia pun dapat 10 lah. Kalau kita dapat 1000, dia pun dapat 1000 lah. Itu kelebihan. Kita anak-anak bila buat baik, sampai ke pahala kebaikan kebajikannya kepada ibu bapa yang duduk di alam arwah, alam barzah tu. Dia tahu kebajikan ni datang daripada anak dia yang mana satu. Anak dia yang mana satu ni, yang meringankan beban dia dalam kubur ni, yang mengirimkan pahala-pahala ni anak dia yang mana satu. Anak dia yang bagi duit banyak dulu ke, ataupun anak yang dia pandang lekeh dulu sebab tak ada duit. Contohlah, kadang ada anak-anak mak ibu bapa macam tu. Anak ada duit lain, anak tak ada duit lain. Na'udzubillah. Tak peduli ada duit tak ada duit, bila beramal soleh, sampailah pahalanya kepada kedua ibu bapa kita. Sebab tu jangan kita berhenti mengaji lah. Sampai seronok ibu bapa kita, sampai pahala hari-hari, sampai pahala. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, sampai pahala amalan orang hidup kepada orang mati dengan kekuasaan Allah. Ada pun pahaman lain dia kata tak sampai. Ikutlah. Wajib atau wali kadang-kadang mengajarkan akan anaknya akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Apa barang yang wajib bagi Allah? Maknanya wajib kita mengajar anak bini kita tentang akidah.
Wajib ajar dia akidah. Bini kita dan anak-anak kita tu wajib kita ajar akidah, pegangan yang sebenar, pegangan yang betul terhadap Allah bagaimana. Apa sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah, kita mesti kena tahu. Anak bini kita pun wajib kena tahu. Dan barang yang mustahil atasnya, barang yang wajib bagi zat Allah, kenapa nak kena tahu? Perkara yang wajib bagi zat Allah ni kenapa kena tahu? Kerana wajib setiap kita muslimin mukminin mengiktikadkan perkara itu di dalam hati kita sebagai orang yang beriman. Jadi bila sebut beriman, ada akidah, ada pegangan yang tertentu yang wajib ada dalam setiap diri kita. Baik laki, baik perempuan, tua muda, kaya miskin, bila dia kata dia orang beriman, mesti ada akidah-akidah, pegangan-pegangan yang tertentu dalam hati dia. Contohnya mana? Perkara yang bersangkut paut dengan kewajipan Allah Ta'ala itu. Apa yang wajib bagi Tuhan. Bila sebut Tuhan, apa yang mesti pada dia, apa yang mesti ada pada dia sebagai Tuhan. Kena tahu benda-benda tu dan wajib iktikadkan dalam hati kita. Sebab tu kita ni wajib mengaji apakah perkara yang wajib bagi Allah. Wajib pada akal, bukan makna wajib pada syarak. Wajib pada akal. Apa yang akal kita hukumkan, apa yang akal kita putuskan kepada Allah Ta'ala tu. Bila kata Allah tu Tuhan, apa yang mesti bagi dia, mesti ada pegangan kita. Contohnya, bila sebut Tuhan, dia mestilah ada. Itu contoh. Bila sebut Tuhan, dia mestilah sedia kala. Bila dia Tuhan, dia mestilah sempurna. Contoh. Bila dia Tuhan, dia mestilah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bila dia Tuhan, dia mestilah bersifat dengan ketunggalan, dan seterusnya. Jadi apa benda-benda yang wajib bagi Allah tadi, kita kena belajar, kena mengaji satu persatu, dan wajib i'tikad dalam hati. Dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah. Apa pula perkara yang mustahil? Makna perkara yang tidak boleh ada pada Allah. Apa dia? Sifat yang tidak layak dengan Tuhan. Apa dia? Kita wajib tahu, supaya kita boleh menjaga hati kita, menjaga akidah kita. Jangan disifatkan Allah dengan sebarang jenis sifat yang mustahil. Maka dengan sebab itu kita kena tahu apa yang mustahil bagi Allah, supaya kita boleh menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga pegangan dalam hati kita. Jangan sekali-kali diletakkan sifat itu pada Allah. Macam kita bila sembahyang, wajib kena tahu benda-benda yang membatalkan sembahyang, supaya kita boleh menjaga sembahyang kita daripada membuat benda-benda itu. Bukan mengetahui benda yang membatalkan sembahyang supaya buat dalam solat, bukan. Supaya berhati-hati, mana jangan buat. Kalau terbuat, batal dah sembahyang kita. Jadi kita kena tahu apa benda yang membatalkan sembahyang, supaya kita boleh menjauhkan diri, menjaga solat kita. Apa yang membatalkan iman, kita kena tahu, supaya kita boleh jaga iman kita. Iman ni apa iman? Adakah iman tu sembahyang? Adakah iman tu puasa? Adakah iman tu qiyamul lail? Iman tu duk sebut dalam kitab Usuluddin, pegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati. Makna iman ni tak boleh tengok. Yang kita semayang ni bukan iman namanya. Yang kita semayang 5 waktu, semayang berjamaah, qiyamul lail, tutup aurat, puasa, tu bukan iman. Itu namanya Islam. Islam bermaksud apa? Amalan zahir. Iman maknanya pegangan dalam hati. Tengok dalam kitab Usuluddin duk kata macam mana perbezaan antara iman dan Islam. Sebab tu ada orang yang zahirnya berislam tapi hakikatnya tidak beriman dengan Allah. Ada orang yang beriman tapi tidak sempurna Islam dia. Dia hanya memiliki pegangan yang betul terhadap Allah, tapi dia tak semayang, dia tak puasa. Mana dia beriman tapi tak sempurna Islam dia. Ada yang Islam, zahirnya semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tapi hatinya, akidahnya sesat terhadap Allah. Contoh orang munafik noh. Orang kafir munafik noh. Dia semayang tak orang kafir munafik? Orang kafir munafik semayang tak? Semayang dia. Dia semayang macam kita.
Tapi munafik dia semayang, dia syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semayang 5 waktu, tutup aurat, tapi hatinya tidak beriman dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan kita sedar bila dah semayang dia konon beriman belum, cek dulu. Duk semayang tapi duk iktikad, Tuhan bertubuh, Tuhan berjasad, Tuhan berjirim, Tuhan berjisim dalam hati. Semayang, apa jadi? Nampak tak? Sebab tu kita kena belajar. Iman ni kena ngaji. Iman ni dia tak boleh datang dengan ibadat. Makin banyak semayang, makin betul akidah dah. Tak boleh. Berapa puluh tahun dah kita semayang? Puluh tahun kita semayang. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Tak tahu. Dah tu. Puluh tahun dah semayang, tapi kefahaman kita, akidah tentang Allah pun kita tak pasti. Apa pegangan yang betul dan apa pegangan yang salah terhadap Allah? Tak tahu. Semayang. Sebab tu ibadat tidak menambahkan iman. Ibadat tak membetulkan iman. Nak membetulkan iman ni ilmu, mengaji. Kena mengaji. Bila mengaji baru tahu iman, makna kepercayaan dalam hati, apa yang mesti kita benarkan dalam hati, apa yang kita mesti nafikan dalam hati kita. Jangan kita ingat dah banyak kita berqiyamul lail, iman kita betul. Orang munafik bersemayang, orang munafik tak beriman, dia semayang, dia puasa, tapi dia tak beriman dengan Allah. Itu perbezaan iman dan Islam, sebut dalam kitab sana. Kalau kita tak mengaji, kita main rasa-rasa je, main agak-agak. Rasa-rasa aku ni beriman dah ni, rasa-rasa aku ni dah sempurna iman dah ni. Sebab apa? Dah semayang. Sebab apa? Semayang tak tinggal. Belum tentu lagi. Tengok pegangan dalam hati betul ke salah. Itu berpanggil iman. Iman benda dalam, Islam benda zahir. Ada orang beriman tapi Islamnya tak sempurna. Pegangan betul tapi tak semayang, pegangan betul tapi tak tutup aurat. Tu dia beriman tapi Islamnya tidak sempurna. Dua-dua nak kena selari. Islam pun kena buat, iman pun kena betul. Demikian lagi harus yang harus dan barang yang mustahil atasnya Allah. Jadi kalau kita tak tahu barang yang mustahil bagi Allah ni, tiba-tiba kita letakkan, kita sifatkan Allah dengan salah satu daripada perkara yang mustahil, maka mengikut undang-undang akidahnya, rosak akidahnya, rosak imannya. Ambil satu sahaja perkara mustahil, letakkan pada Allah, maka jadi kufurlah dia dengan Allah. Ambil satu je sifat kelemahan, letak pada Allah. Dia percaya Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah ketunggalan, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan tu kadang-kadang lemah. Kapilah dia, rosak akidah dah. Satu pun tak boleh disifatkan Allah dengan sifat kekurangan, walau satu pun tak boleh. Dan barang yang harus baginya, apa yang harus bagi Allah, apa yang harus bagi Allah pun kita kena tahu. Iaitu sepintas lalu, yang harus bagi Allah ialah mana? Menjadikan mungkin atau meninggalkan daripada menjadikan mungkin. Makna Allah nak buat sesuatu makhluk pun boleh, Allah tidak mahu membuat sesuatu makhluk pun boleh. Dua-dua tu harus bagi Allah, bukan wajib dan bukan mustahil bagi Allah. Allah nak bagi benda sedap, harus. Allah nak bagi benda tak sedap, harus. Allah nak bagi nikmat, harus bagi Allah. Allah nak bagi bala, harus bagi Allah. Allah nak jadikan orang tu beriman, harus bagi Allah. Allah nak menyesatkan seseorang tu, harus bagi Allah. Bukan wajib. Orang Mu'tazilah aja yang mewajibkan Tuhan ni. Orang Mu'tazilah dia mewajibkan Tuhan. Dia kata Tuhan mesti buat baik kepada hamba dia. Itu pegangan Mu'tazilah. Dia kata Tuhan mesti bagi yang baik dan yang terlebih baik. Itu Tuhan. Kalau bagi benda tak baik, tidak sepatutnya Tuhan buat begitu. Jadi kita ni kadang-kadang tak sedar jadi Mu'tazilah, tak perasan.
Tak perasan ikut pahaman Mu'tazilah. Bila Allah bagi benda baik, kita seronok, kita setuju, kita terima. Bila Allah bagi benda tak sedap, kita kata Allah tak patut buat macam ni. Kenapa jadi macam tu? Ni benda dalam hati ni. Semayang dah ni. Tahajud tak tinggal. Puasa rajin. Tapi bila Allah bagi benda yang kita tak mau, benda tak sedap, bala, susah, Allah tak patut buat macam ni pada tu. Betul ke? Ada ke benda yang tak patut dibuat oleh Tuhan? Cik halusi. Ada ke benda yang tidak patut dibuat oleh Tuhan? Kalau Tuhan ada buat benda tak patut, makna dia tidak jangan main-main. Dalam tak sedar kita dah meletakkan sifat kekurangan pada Allah. Dalam tak sedar kita dah meletakkan sifat kelemahan pada Allah, membuat sesuatu yang tak patut. Allah bagi baik, bagus, alhamdulillah, syukur. Allah bagi susah, bagi bala, tak patut Tuhan buat begini. Perasan tak perkataan? Tak patut tu sifat kekurangan. Ada ke tak patut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah bahaya kalau tak kenal Tuhan. Itulah bahaya kalau tahu nama Tuhan sahaja, sifatnya kita tak tahu. Sifatnya kita tak tahu, kita tahu nama je. Allah tu Tuhan, tidak ada yang lain, tu je kita tahu. Tak ada sekutu bagi dia. Tapi dalam diam, dalam hati kita ada meletakkan sesuatu yang tak patut pada Allah. Oh, Allah tak patut buat begini, Allah tak patut buat begitu, Allah tak adil buat begini, Allah tak adil buat begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perasan tak benda-benda itu adalah sifat kekurangan? Mengapa diletakkan pada Allah? Bukankah Allah tu sempurna? Lepas tu kena faham maksud sempurna ni apa. Sempurna dalam segala hal. Zat, sifat, perbuatannya, kehendaknya, qada qadarnya sempurna. Ini tak patut pula dah tuan. Tu macam Mu'tazilah lah tu, Mu'tazilah. Kita tidak. Allah bagi senang pun patut bagi Allah, Allah nak bagi susah pun patut bagi dia. Sebab apa? Dia Tuhan, dia pencipta, dia pentadbir, dia milik kita. Dia memiliki kita. Kita dipunyai oleh Allah. Zahir dan batin kita milik Allah. Apa dia nak perlakukan atas diri kita, ikut dia lah. Dia Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan ni bebas nak buat apa saja. Dia tak terikat dengan sesuatu. Kalau dia mesti kena buat begini, tak boleh buat begitu, itu bukan Tuhan namanya. Dia digagahi. Nampak tak? Tu sebab kena tahu sifat yang harus bagi Allah apa. Bila kita dah tahu Allah tu harus membuat sesuatu dan harus nak bagi sesuatu, harus tak bagi sesuatu, maka kita akan menjadi hamba yang boleh terima kedua-dua. Dia bagi baik pun kena terima, dia bagi tak baik pun kena bukan kata tak patut. Orang yang kata tak patut ni sebab dia i'tikad Tuhan mesti bagi baik. Sebab dia dah berpegang dalam hati Allah mesti bagi yang baik. Itu akidah dia, itu pegangan dia. Sebab tu bila sampai benda tak baik, dia kata tak patut Tuhan buat begini. Sebab akidah dia Tuhan mesti bagi benda baik, Tuhan mesti bagi sedap, Tuhan mesti layan keinginan dia. Na'udzubillah. Tuhan tak wajib ikut kehendak kita. Kita yang kena ikut kehendak Allah. Kita yang kena betulkan hati kita. Kita yang nak kena adjust hati kita. Kalau Allah bagi baik, kena buat apa? Bila Allah bagi benda tak sedap, kita nak kena buat apa? Allah bagi benda sedap, syukur, gunakan kepada perkara yang baik. Bila dapat benda tak sedap, sabar, redha, sangka baik kepada Allah. Bagus, betul begitu. Bukan bila dapat benda baik puji Tuhan, bila dapat benda susah duk mengumpat Tuhan. Sebab tu kita kena ngaji akidah, betulkan balik pegangan kita, kefahaman kita. Jangan semayang itu tak mengaji. Antara tipu daya syaitan apa?
mengajak kita beribadat tanpa menuntut ilmu. Kau beribadatlah macam mana pun, kalau tak menuntut ilmu, ibadat kita takkan sah, ibadat kita takkan jadi betul. Jadi jangan harap Allah terima amalan kita dengan tak mengaji. Nabi kata apa? Menuntut ilmu tu fardu. Kita kata tak payah pula dah. Kalau tak penting tak difardukan. Berapa ramai kita sembahyang jemaah mandi wajib tak betul? Berapa ramai kita sembahyang jemaah mandi wajib tak betul? Berapa ramai kita sembahyang jemaah takbir dulu daripada imam? Berapa ramai kita sembahyang jemaah baca dalam hati? Berapa kita ramai sembahyang jemaah baca tak dengar suara? Rukun qauli tak betul. Macam mana tu? Boleh terima, sedangkan cara buat ni menyalahi syarat rukun. Sebab tu mengaji. Ibadat mengaji. Jangan ibadat pagi petang siang malam mengaji, tidak. Kata Imam Ghazali, itu antara tipu daya dan perangkap syaitan. Syaitan ni bukan ajak kita buat dosa je, ada kala dia mengajak kita buat amal ibadah kerana ada perangkap yang dipasang ni. Kita leka ibadat, mati-mati malam qiyamul lail, siang puasa, semayang, baca Quran, fardu ain lari, fardu ain tak ada ngaji. Akhirnya semayang Allahu Akbar. Apa jadi? Kalau dah takbiratul ihram tak keluar suara, apa jadi? Sah ke tak sah? Tak sah. Tapi orang tak tahu, jalan terus. Orang tak tahu, jalan terus. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mana makhraj huruf dia? Mana pergi makhraj huruf dia? Bukankah huruf tu ada makhraj-makhraj tertentu? Tapi bila dah baca macam tu, makhraj jadi kat mana? Semua kat sini jadi. Semua berlombok sini. Alif pun sini, ba pun sini, ha pun sini, ra pun sini, semua berlombok sini. Dah sah ke bacaan? Tak sah. Dah bila tak sah, dia tak ulang pula dengan yang betul. Nampak tak tu? Jadi ulama, bila ulama dah pesan mengaji tu, janganlah kita buat ke kepala gitu. Adalah sebab tu. Ibadah ni bukan kita punya. Ibadah ni milik Allah. Dia ada undang-undang ibadah. Sebab tu agama makna apa? Agama makna undang-undang Allah yang Allah turunkan kepada Rasul dan disebarkan kepada umat. Dan undang-undang Allah ni terbahagi pula kepada macam-macam. Undang-undang solat, undang-undang puasa, undang-undang ikhlas, undang-undang akidah, macam-macam undang-undang. Ada sempadan-sempadan. Sebab tu kalau kita beribadat langgar undang-undang ni, ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan kita buat undang-undang sendiri. Jangan buat undang-undang sendiri. Ikut suka aku lah. Aku nak semayang baca dalam hati, ikut. Aku nak semayang tak payah tu maknina, ikutlah masing-masing asalkan semayang. Boleh je tu, asalkan semayang. Semayang jemaah, muasbuk muafiq tak tahu, syarat qudwah tak tahu. Macam mana? Tak pedulilah kita sembahyang jemaah kat rumah ke, sembahyang jemaah ke masjid ke. Bila kita buat sesuatu ibadat tu, wajib kita kena tahu kaifiat dia. Kalau tak tahu, jadi apa? Membatalkan sembahyang. Jadi kena mengaji kita. Bila kita terlibat dengan sembahyang jemaah, kena mengaji bab sembahyang jemaah macam mana. Sebab ada syarat dia. Syarat qudwah macam mana. Bukan boleh main ikut imam sebarang. Salah cara ikut, batal semayang kita. Orang lain dapat 27 lipat kali ganda, kita dapat dosa. Dah tak sah, dosa lah. Mengajilah kita sementara ada umur ni, mengaji ya. Jangan dilekakan, jangan tertipu dengan syaitan yang mengajak kita beribadah bermati-matian dan membelakangkan menuntut ilmu. Jangan. Besok kita yang menyesal. Menyesal kita besok. Baru tahu dah mati, baru tahu semayang tak sah, dah mati baru tahu akidah tak sah. Apa nak buat dah mati? Nak bangun balik nak mengaji tak, ni masa nak mengaji. Dah mati. Demikian lagi wajib atas suami mengajar akan isterinya dan penghulu mengajar akan sahayanya.
Penghulu ni orang yang ada hamba sahaya itulah. Hamba sahaya, hamba abdi. Dia penghulu, dia ada hamba abdi yang dibeli, yang boleh jual beli tu. Wajib penghulu tadi ngajar hamba abdi dia tu tentang akidah, tentang sembahyang. Jadi dengan ini sebut dalam kitab apa sana, kita tauhid sana, masuklah dalam kata majikan. Majikan pun masuk. Kalau kita tokeh, pekerja kita tu bawah tanggungjawab kita. Sebut dalam kitab Baqarah. Makna kita kena memberi pendidikan agama pada orang yang duduk bawah rintahan kita. Kena ingatkan dia sembahyang. Ingat dia ngaji. Ada setengah-setengah majikan yang faham-faham, diadakan kuliah fardu ain untuk pekerja dia. Tu menunjuk dia faham. Kalau dapat buat macam tu terbaik. Ataupun paling tidak suruh mengaji yang tak mengaji, semayang tak semayang, dia tak nak buat, itu lantak dia. Makna itu antara kewajipan. Demikian lagi wajib atas suami mengajarkan isterinya, dan penghulu mengajar akan sahayanya. Akan demikian itu mana akan perkara yang bersangkut paut dengan ibadah, contohnya akidah, tentang mengenal Allah Ta'ala tadi, akidah yang sebenar. Wajib suami mengajar anak bini, wajib tok penghulu mengajar hamba sahayanya, hamba abdi dia. Syahdan, telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya. Haram belajar ilmu akidah pada orang yang bukan ahlinya. Sebab boleh memesongkan, boleh menyesatkan. Boleh menyesatkan. Nak belajar akidah, salah guru habis. Salah guru habislah akidahnya, sesatlah akidahnya. Akidah lain yang dihajar, akidah yang tak diajar oleh Rasul yang dibawa, habislah orang, dahlah sesat, menyesatkan orang lain pula. Jadi haram belajar ilmu usuluddin, haram belajar ilmu akidah kepada orang yang tidak mahir, bukan ahli, dan tiada mengambil daripada gurunya. Makna ilmu bukan diambil daripada guru, dia baca sendiri. Mentang-mentang dia pandai baca, dia beli buku, dia baca sendiri. Orang faham ke kanan, dia faham ke kiri. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang mengajar ia akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Zaman kitab ni, zaman kitab Aqidatul Najih ni bukan 2024 ni. Ini puluh tahun kebelakangan tu. Sekarang lebih-lebih lagi ya. Yang macam-macam. Ilmu pelik-pelik. Ilmu pakai niat, ilmu nak jadi Tuhan, ilmu tak payah semayang, ilmu main niat, macam-macam. Kita pula nak cepat pula Kita nak jadi shortcut kita ni. Cuma nak cepat aja. Jumpa ilmu pelik-pelik, habis. Fardu ain tak nak ngaji, dia kata ilmu kulit je. Orang mengaji kat surau masjid ni buang masa je, ilmu kulit. Kita kena ambil isi. Ambil isi terus, kulit tak payah kopik. Kalau durian, telan dengan duit-duit sekali. Orang kopik kulit dulu, baru ambil isi. Dia tak nak, dia nak telan dengan kulit-kulit sekali. Nak shortcut. Itu yang terjekik tu. Orang makin kenal Tuhan, makin kuat semayang. Makin kenal Tuhan, makin makrifat, makin pilih semayang pula. Kita pernah jumpa orang-orang jenis macam tu. Cakap ni kan sampai kita tak faham apa dia cakap. Melayang-layang tak tahu apa benda cerita. Kita pun terpinga-pinga. Kalau kat kedai kopi air TO sampai sejuk dengar dia punya cerita dia. Ui, tinggi betul apa dia cerita. Tak faham, hebat betul ilmu ni. Dah masuk zuhur, jangan sembahyang. Tak apa, sembahyanglah dulu. Kita peringkat kita ni boleh pilih-pilih waktu. Boleh pilih waktu. Dahsyat tak dahsyat ni ilmu dia tu. Dia boleh pilih waktu. Tu hati-hatilah, macam-macam bahan. Yang hak tak haknya, hak hogan tak hak hogan. Dah senyap dah hak hogan, kena tangkap. Dah kena tangkap ke lari ke mana? Ramai pula tu ngikut dia tu. Oi.
Padahal benda tu terang-terang bercanggah dengan fardu ain tu, asas tu bercanggah. Pun ikut juga, ramai juga yang mengikut ni. Allah, mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita semua daripada jauhkan kita, anak bini kita, keturunan kita sampai kiamat daripada ajaran-ajaran fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Jadi kita lah nak kena dulu mengaji. Kata ulama, kalau mak bapak ambil berat belajar agama, insya-Allah Allah akan jaga keturunan dia. Allah akan jaga keturunan dia. Walaupun mak bapak dia bukan orang soleh, tapi mak bapak dia minat belajar, suka belajar, suka mengaji, insya-Allah Allah akan jaga keturunan dia. Sebab tu kita ni tak peduli siapa kita, tak ada yang baik kita ni, ada je dosa, tak zahir batin. Tak siang malam kita buat dosa, mesti ada ni. Sebab tu ngaji jangan tinggal mengaji, istiqamah belajar, semayang-semayang, ibadah-ibadah, ilmu jangan tinggal. Ilmu jangan tinggal, sebab ilmu dan amal tak boleh pisah. Ilmu dan amal tak boleh pisah. Bila bercampur ilmu dan amal, baru jadi bekalan akhirat. Kalau amal tanpa ilmu, dia tak jadi bekalan akhirat. Kalau berilmu tak beramal, tak jadi bekalan akhirat. Dia kena campur dua ni. Ilmu campur amal, baru jadi bekalan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan keberkahan para malaikat yang menghadiri majlis ilmu seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekalian kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak cucu cicit keturunan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Taala meneguhkan, menetapkan akidah kita, iman kita. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang berkah pada kita, rezeki yang halal lagi berkah kepada kita. Tak lupa saudara mara kita di Palestin sana, mudah-mudahan Allah Taala memberi pertolongan, perlindungan, kemenangan, kejayaan, dan menghancurkan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa alikul unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum ya karim.